Salam sejahtera. Anda semua suka baca cerpen? Hari ini kita akan mengupas mengenai teknik menjawab soalan pemahaman prosa moden iaitu berdasarkan petikan cerpen. Soalan pemahaman prosa moden akan dikemukakan dalam soalan 2B, kertas 2 Bahasa Melayu SPM dan sebanyak 9 markah diperuntukkan. Soalan bahagian ini terbahagi kepada 3 jenis iaitu soalan pertama, memberi maksud rangkai kata atau keprihalan berdasarkan petikan, 2 markah. Soalan kedua, menjawab berdasarkan kemahiran berfikir KBKK, 3 markah. Soalan ketiga, menjawab soalan berunsur sastra Komsas, 4 markah. Untuk menguasai bahagian ini, ada strategi untuk menjawab soalan. Pertama sekali, baca soalan dengan teliti terlebih dahulu. Barulah kita faham tentang konsep soalan. Setiap jawapan mesti menggunakan ayat yang lengkap. Jangan tulis dalam bentuk poin. Anda semua pasti nak makan cemerlang, bukan? Baiklah, untuk soalan pertama iaitu memberi maksud rangkai kata, jawapan mestilah berkaitan dengan petikan. Dijawab dalam bentuk padanan kata dengan kata atau frasa dengan frasa dan bukannya huraian. Untuk soalan kedua pula iaitu berbentuk kemahiran berfikir KBKK, biasanya soalan bermula dengan pada pendapat anda, pada pandangan anda. Namanya pun soalan kemahiran berfikir. Jadi, jawapan anda mestilah berdasarkan pendapat sendiri. Ingat ada yang dikemukakan mestilah bernas, logik dan menunjukkan kematangan anda. Di sinilah anda perlu menggunakan teknik percambahan minda. Apa sebenarnya teknik percambahan minda? Kita akan ketahui sekejap lagi. Untuk soalan ketiga iaitu soalan Komsas, soalan yang ditanya mungkin tentang tema, persoalan, watak atau perwatakan, latar, pengajaran dan nilai murni. Soalan ini mungkin sedikit menggelirukan anda sebab terdapat 2 jenis soalan. Mari kita tengok penerangan ini. Untuk pemahaman lanjut, sebelum menjawab, baca dan fahami dahulu petikan dengan teliti. Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Pak hitam toleh kiri kanan. Pokok pisang, pokok lengkuas, serai, betik dan rumput rampai sekitar rumahnya mengangguk perlahan di tiup angin pagi. Nyaman benar hidup di perkampungan. Tetapi kenyamanan ini kian tergugat dari hari ke hari. Selepas sebuah bangunan kilang didirikan, satu dari Jepun dan satu lagi dari Korea. Walaupun Pak Hitam tidak berapa berkenan, tetapi dia terpaksa mengangguk juga, memandangkan kian ramai anak muda yang menganggur di perkampungan itu. Anak muda, seperti enau dalam belukar, walau bagaimana payah untuk melonjak naik, dihalang oleh pelbagai akar dan dahan-dahan pokok, tetapi ia terus juga memanjat, menindih, memijak yang lain untuk melihat cahaya matahari. Anak muda, kalau tidak ada kerja, macam-macam benda yang tidak baik boleh berlaku. Jadi, mahu tidak mahu, Pak Hitam terpaksa menerima hakikat ini. Pak Hitam sedar, zaman sekarang ini adalah zaman untuk mengisi kemerdekaan. Bukan lagi zaman memprotes melulu. Zaman dia dahulu lain. Orang putih memang cekik darah. Mulutnya manis, tapi perutnya busuk dan cemar. Sebab itu, separuh daripada hidup Pak Hitam hanya di dalam penjara. Keluar masuk penjara. Sehingga kehidupan zaman remajanya kering. Bagaikan rumput-rumput pada musim kemarau. Apakah maksud ungkapan mulutnya manis tetapi perutnya busuk dalam petikan itu? 2 markah. Pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat mengimbangi antara kemajuan pembangunan dengan keindahan alam semula jadi? 4 markah. Nyatakan unsur gaya bahasa yang terdapat di dalam petikan. 3 markah. Kita jawab soalan pertama dahulu. Apakah maksud ungkapan mulutnya manis tetapi perutnya busuk dalam petikan itu? 2 markah. Rangkai kata ini terletak pada perenggan akhir petikan cerpen yang diberikan. Orang putih memang cekik darah. Mulutnya manis tetapi perutnya busuk dan cemar. Ingat ya, soalan maksud rangkai kata yang dijawab hendaklah dalam bentuk padanan kata dengan kata atau frasa dengan frasa dan bukannya huraian. Mulutnya manis sama maksud dengan kata-kata yang kelihatan baik. Perutnya busuk sama maksud dengan hati yang penuh dusta. Begitulah caranya bagaimana kita mencari maksud rangkai kata. Pastikan anda menjawab soalan dengan ayat yang lengkap seperti jawapan ini.
Maksud ungkapan tersebut ialah kata-kata kelihatan baik namun hatinya penuh dusta. Kita ke soalan kedua. Pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat mengimbangi antara kemajuan pembangunan dengan keindahan alam semula jadi? 4 markah. Tidak perlu susah-susah mencari jawapan dalam petikan ini. Ini merupakan soalan kemahiran berfikir. Jadi jawapan mestilah berdasarkan pendapat sendiri. Agak-agak berapa banyak isi perlu diberikan? Masih ingat lagi dengan teknik percabahan minda yang disebutkan tadi? Begini, cuba tengok markah yang diperuntukkan. Markah yang tertulis itu adalah panduan untuk anda. 4 markah bersamaan, 4 isi atau lebih. Mudah kan? Jom kita tengok dulu contoh-contoh isi. Cadangan isi jawapan. Gunakan kaedah percambahan minda. Dengan menguatkuasakan undang-undang yang melarang sebarang projek pembangunan di kawasan hutan simpan atau taman negara. Pihak berkuasa mesti mengetatkan syarat-syarat untuk meluluskan projek pembangunan supaya tidak menjejaskan sumber alam semula jadi. Kontraktor pembangunan digalakkan melaksanakan pembangunan yang mesra alam. Mewajibkan pengusaha projek menanam semula pokok-pokok di kawasan lain bagi menggantikan pokok yang telah ditebang. Seperti biasa, tulis jawapan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Mari kita tengok contoh jawapan untuk soalan kedua. Pada pendapat saya, kita berupaya untuk mengimbangi antara kemajuan pembangunan dengan keindahan alam semula jadi dengan menguatkuasakan undang-undang yang melarang sebarang projek pembangunan di kawasan hutan simpan atau taman negara. Pihak berkuasa juga mesti mengetatkan syarat-syarat untuk meluluskan projek pembangunan seperti tidak menjejaskan sumber-sumber alam semula jadi. Selain itu, kontraktor pembangunan digalakkan melaksanakan pembangunan yang mesra alam. Mereka diwajibkan menanam semula pokok-pokok di kawasan lain bagi menggantikan pokok yang telah ditebang bagi memberi laluan kepada projek pembangunan. Mari kita ke soalan ketiga. Nyatakan unsur gaya bahasa yang terdapat dalam petikan. 3 markah. Cuba tengok soalan itu. Soalan mahukan anda nyatakan. Oleh itu, hanya senaraikan isi jawapan yang dikehendaki tanpa memberi contoh atau huraian. Sebelum menjawab, mari kita imbas kembali jenis-jenis unsur gaya bahasa. Unsur gaya bahasa. 1. Personifikasi. Gaya bahasa perorangan iaitu memberi sifat manusia kepada objek, benda atau konsep tertentu untuk menggambarkan keadaan tertentu. Contoh, sawah telah uzur. Maksud, keadaan sawah padi yang terbiar tidak diusahakan. Daun kelapa melambai-lambai. Maksud, daun pokok kelapa bergoyang-goyang ditiup angin. Yang kedua, metafora. Perbandingan terus atau secara langsung yang menggabungkan satu perkataan konkret dengan perkataan abstrak. Contoh, lautan fikiran, berfikir secara terbuka. Rimba kehidupan, kehidupan yang penuh cabaran. Api kemarahan, berasa sangat marah. 3. Simile. Perbandingan secara tidak langsung antara satu benda yang sama dengan menggunakan kata bandingan seperti bagai, umpama, bak. Contoh, suara yang bagaikan halilintar. Wajahnya manis umpama bulan purnama. Kasihku kepadanya bak lautan tak bertepi. Hatinya hancur bak kaca terhempas ke batu. Hyperbola. Perbandingan yang dibuat untuk sesuatu keadaan peristiwa yang keterlaluan atau melampau. Menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Contoh, cita-citanya menggunung tinggi. Keyakinanku menggegar dunia. Hatiku di lambung gembira. 5. Perlambangan atau simbolik. Kata-kata yang membawa maksud tersirat bukan yang tersurat untuk digunakan untuk menerangkan sesuatu benda, keadaan atau peristiwa. Contoh, ibu atau bonda, tanah air atau negara. Merpati putih, kedamaian atau keamanan atau kemerdekaan. Piala, kejayaan. Fajar, harapan baru. 6. Pengulangan. Unsur pengulangan berlaku pada kata, ungkapan, barisan atau rangkap. Terdapat 4 jenis gaya bahasa pengulangan. Pertama, anafora. Pengulangan kata awal baris pantun atau sajak. Contoh, kawan ketawa ramai selalu. Kawan menangis seorang diri.
Yang kedua, epifora. Pengulangan perkataan atau frasa di akhir baris pantun atau sajak. Contoh, dewa berjalan dihampirinya, naga yang besar didekatinya. Setelah naga mencium baunya, kepala diangkat ternganga mulutnya. Yang ketiga, repitasi. Pengulangan kata dalam baris atau ayat tertentu. Contoh, muka mesti manis, mulut mesti ramah, hati mesti baik. Yang keempat, responsi. Pengulangan kata di tengah baris. Contoh, hari ini menugal jagung, hari esok menugal jelai. Hari ini kita berkampung, hari esok kita bercerai. Yang ketujuh, sinkop atau sinkop. Singkatan perkataan. Contoh, kenapa mata kau tutup? Kau, engkau. Tu, itu. Sinkop yang lain ialah tak, tidak, nak, hendak, ni, ini. 8. Hybrid. Penggabungan kata. Daripada dua perkataan menjadi satu perkataan. Contoh, takkan awak tak boleh jawab soalan ini? Kata cikgu kepada Ramli. Takkan daripada perkataan tidak akan. 9. Inversi. Pembalikan susunan perkataan dalam ayat. Contoh, terdiam Zulkifli memikirkan jawapan. Sepatutnya Zulkifli terdiam memikirkan jawapan. Hujan pagi ini. Sepatutnya pagi ini hujan. Sihat badan wajah berseri. Sepatutnya badan sihat wajah berseri. 10. Jeda. Hentian sejenak pada tengah baris semasa mendeklamasikan sajak. Tanda palang membawa tanda jeda atau pemenggalan. 11. Paradox. Bahasa yang menunjukkan unsur yang bertentangan dalam sebaris ayat. Contoh, aku senyum dalam tangisan, dalam kesepian di tengah keriuhan. Kaya harta namun miskin budi pekerti. 12. Imejat. Perkataan yang membawa imej sesuatu benda. Contoh, imej alam, bulan, bintang, sungai, air, embun. 13. Diksi. Penggunaan kata yang mengikut jenis-jenis tertentu. A. Penggunaan kata ganda. Contoh, marah-marah, bintang-bintang. B. Kata pinjaman bahasa Arab. Contoh, solat, subuh, berkat, fajar. C. Kata pinjaman bahasa Inggeris. Contoh, suspend, artis, ego. D. Kata pinjaman bahasa istana. Contoh, baginda, titah, santap. E. Kata pinjaman bahasa klasik. Contoh, arakiat, laskar. F. Kata pinjaman bahasa Jawa. Contoh, manira, pakanira. G. Kata dialek. Contoh, seligi, penggodam. H. Peribahasa, simpulan bahasa, kiasan. Contoh, masa itu emas, hati batu, anak emas. Bagi menjawab soalan ini, anda perlu baca petikan dengan teliti dan lihat gaya bahasa yang digunakan. Unsur gaya bahasa di dalam petikan adalah personifikasi iaitu dan rumput rampai sekitar rumahnya mengangguk perlahan ditiup angin pagi. Simili iaitu bagaikan rumput-rumput pada musim kemarau. Peribahasa iaitu seperti enau dalam belukar dan cekik darah. Ingat, jawapan mesti ditulis menggunakan ayat yang lengkap. Jawapan lengkap, unsur gaya bahasa yang terdapat di dalam petikan ialah personifikasi iaitu rumput rampai sekitar rumahnya mengangguk perlahan ditiup angin pagi. Terdapat juga penggunaan unsur simili iaitu bagaikan rumput-rumput pada musim kemarau. Peribahasa juga ada diselitkan iaitu seperti enau dalam belukar dan cekik darah. Gunakan strategi yang betul untuk menjawab soalan. Selamat ulang kaji!